Okey, apa itu rumus algebra? Okey, biasa orang dengar, biasa kita dengar pasal rumus algebra, pecahan algebra, apa semua, algebra. Semua pasal algebra kan. Okey, hari ni kita akan kupas sikit pasal rumus algebra lah. Okey, kalau sebelum ni kita ada persamaan algebra, okey, ataupun dinamakan sebagai ungkapan algebra. Okey, kalau ungkapan dia tak ada sama dengan. Simple je, nak bezakan antara ungkapan persamaan dengan rumus algebra. Ungkapan dia tak ada persamaan, persamaan dia sama dengan kosong. Dia sama dengan kosong. Tapi rumus algebra kita ada dua pemboleh ubah dekat sini. Okey, kita ada dua pemboleh ubah kat sini yang perlu kita tahu dan kita perlu terkai, khususnya macam ni kita nak tahu apa itu pemboleh ubah, apa itu pemalar dan apa itu perkara rumus. Itu sangat penting. Right. So, kita kat sini yang pertama. Okey, definisi rumus algebra. Okey, persamaan rumus algebra ni adalah rumus algebra adalah persamaan yang menghubungkan perkara rumus dengan satu atau lebih pemboleh ubah dan pemalar. Okay, kalau contoh di sini, kita ada X sama dengan P tolak 2Y tolak 5 per dengan 2. Okay. Okay. So, X ni apa? Okay, X ni dia tunggal, dia tak ada apa-apa. Dan perkali dia adalah 1. Okay, perkali dia 1, dia tak ada 2X. Dia tak ada 3X. Walaupun kita tak ada negatif X. Okay, so kalau ada positif 1X, so maksudnya dinamakan sebagai perkara rumus. Okay, perkara rumus. So X ni digelar sebagai perkara rumus je lah. Okay, manakala P dengan Y belah sana tu, di belah kanan tu, dinamakan sebagai pemboleh ubah. Okay, so X ni walaupun dia pemboleh ubah, tapi dinamakan sebagai perkara rumus lah. Dan P dengan Y itu adalah sebagai pemboleh ubah. Macam mana pula dengan 5 dengan 2 tu? 5, 2, 5, perkali bagi P tu 1, itu dinamakan sebagai pemalar ataupun constant lah. Sebab dia tak ada, dia tak ada 2 dengan 5 tu tak ada, dia tak ada pemboleh ubah kan? Okay. So kalau dia tak ada pemboleh ubah, maksudnya dia adalah pemalar. Alright. Okay. So kita teruskan kepada macam mana kita nak bentukkan rumus algebra ni. Okay. So masa siapa yang dah ada berada di tingkatan 1, okay, so cikgu for sure awak tahu pasal formula luas, formula parameter apa semua kan. Okay. Untuk kat sini dia bagilah bentuk apa ni? Ni adalah bentuk trapezium namanya. Okay, kita ulang lagi tingkatan 1, ini adalah nama dia trapezium. Okay, bawah tu tulis trapezium. Okay, so soalan belah kiri tu dia tanya, tuliskan rumus parameter P meter bagi trapezium di atas. Okay, dia minta tuliskan rumus parameter P meter bagi trapezium di atas. Okay, so kita punya sisi parameter maksudnya apa? Parameter adalah hasil tambah semua sisi di sekeliling poligon lah. Okay, so kita ada 4P, kita ada 7Q, kita ada 3P tolak 3 dan kita ada 5. So macam mana kita nak dapatkan dia punya parameter? Tapi kita kena pastikan kita di dalam P besar lah. Okay, so P besar parameter. So P besar sama dengan, okay, so 4P, okay, tambah dengan 7Q, okay, tambah dengan 5, tambahkan dengan 3P tolak 3. Okay. So, ada P besar dengan P kecil. Cikgu nak bezakan sebenarnya P besar tu adalah parameter. P kecil tu adalah pemboleh ubah. Okay, then nampak tak kita ada 3P tolak 3 ni, kita ada bracket. Bracket ni kena jaga-jaga. Sila buat bracket. Okay. Kalau ada dua ungkapan di sini, 3P tolak 3, pastikan anda buat bracket. Kenapa?
nanti kalau ada negatif ke kat depan ni, so dia akan efek kepada pengembangan awak. Jadi bila awak nak kembangkan, awak nak expand kan, dia akan okay. Kepada yang join live di Facebook, cikgu ucapkan terima kasih dan boleh share kepada kawan-kawan di Facebook untuk kelas online percuma ni. Okay, baik. So apa kita buat kat sini adalah kita pemudahkan, iaitu 4P tambah 7Q tambah 5 tambah 3P tolak 3. Okey. So kita dah ada semua, kita cari ungkapan yang sama. Ungkapan yang sama ataupun sebutan yang sama, iaitu 4P dengan 3P. So 4P tambah 3P, so kita dapat 7P. Okey, 7P. So 7Q dia tak kawan-kawan dia. 7Q tak ada kawan-kawan. So maksudnya kekalkan 7Q. Okey. Tambah 5 tolak 3. 5 tolak 3 dapat 2. Tambah 2. Okey. Mana lagi cantik? So kita faktorkan 7P dengan 7Q. So kita dapat 7P tambah Q tambah 2. Okey. 7P tambah darab P tambah Q tambah 2. Okey. So itu macam mana kita nak selesaikan dia punya parameter. Parameter maksudnya saya tambahlah tu, tambah biasalah. Okey. Untuk bagi kanan, gaji Siti Nurhaliza. Gaji Datuk Siti ni. Dia bagi 4x tambah 7 sehari. 4x tambah 7 ringgit. So dalam soalan dia tak kisah. Dia boleh bagi dalam ringgit, dia boleh dalam meter, dia boleh dalam mana? Dalam kilogram boleh. Rumus algebra ni. Dia tak ada masalah pun. Okey. So kita ada 4x tambah 7. So maksudnya itu untuk sehari. Dia bekerja selama Y hari. So dalam bulan Mac. Okay. Dia tak statekan berapa hari, tapi dia statekan kat situ adalah Y hari. Y itu adalah dia punya pembuluh berapa banyak kali tu adalah dia punya benda yang kita tak tahu. Tulis rumus untuk jumlah gaji S. S ni salary lah, S. Yang diterimanya dalam bulan Mac. So yang kita buat ni adalah kita letakkan S besar ni. So S sama dengan, okay, kalau kita nak kira gaji, maksudnya gaji satu hari kita darabkan dengan berapa hari kita kerja, betul? Okay, so kita darabkan dengan berapa hari kita kerja. So maksudnya 4x tambah 7, okay, 4x tambah 7 darabkan dengan y. Okay, macam kita belajar pemfaktoran dan pengembangan algebra yang lepas tu. So apa kita buat ini, kalau jumpa bracket kita darabkan. Okay, y darab dengan 4x, so kita akan dapat berapa ni? 4x darab dengan y jadi 4x y tambah dengan y darab dengan 7, so kita dapat 7y. Okay, so maksudnya jawapan dia adalah S sama dengan 4xy tambah 7y. Okay, ini adalah rumus algebra bagi gaji Datuk Siti Nurhaliza. Banyak tu, mungkin y tu dia bagi X tu mungkin dia bagi 300. Itu terpulang kepada formula ubah. Formula yang kita tak tahu lagi. Alright. Okay. Next, kita pergi kepada ungkapkan K sebagai perkara rumus. Okay, ini paling penting. Tadi kita dah buat secara directly lah. So kita just tambah, lepas tu kita masukkan formula ataupun formula ubah untuk membentuk satu rumus atau formula lah. Okay, so kat sini dia dah bagi formula ataupun dia dah bagi rumus. So kita nak dapatkan K ni sebagai perkara rumus. Maksud K ni adalah tunggal. Ataupun K mesti berada di belah kiri. Okay. Okay. So sekarang kita tengok yang pertama, 3H sama dengan 5 tambah K. Okay. So K sekarang berada di belah kanan. Okay. Cikgu nak tahu pasal K belah kanan macam mana? Okay. Ini adalah sama dengan, okay, sebelah sama dengan ni adalah sebagai kiri. Okay, left. Yang sama dengan belah kanan ni, right lah, kanan.
Okay, so sekarang K ni berada di belah kanan sama dengan. So, apa kita buat kat sini? Kita swipekan dia. Okay, kita swipekan dia. So, bermaksud 5 tambah K sama dengan 3H. Okay, 5 tambah K sama dengan 3H. Okay, then biasanya student akan melakukan kecuaian di sini. Okay, so 5 tambah K sama dengan 3H. Biasanya student akan buat kesilapan untuk kecuaian kat sini. So apa kita buat kat sini? Paling penting adalah, okay, kita nak buang 5 kan? Okay, kita nak buang 5 ni. So kita kena tolak dengan 5. Okay, tolak 5. Tak tambah kat sini. So bila 5 tambah tolak 5, so ni pun kena tolak dengan 5. So negatif 5 tambah 5 jadi kosong. So K sama dengan 3H tolak 5. Ini cara yang biasa, yang standard digunakan. Tapi biasa cikgu buat kalau kita ada 5 tambah K sama dengan 3H tolak tadi 5 tambah K sama dengan 3H. So apa kita buat kat sini? Kita nak pindahkan 5 ni. Kita nak pindah 5 ke belah kanan. Okay, pindahkan 5 ke belah kanan sebab kita nak jadikan K tu satu je. Dia tak ada 5, tak ada 6, tak ada 7. Dia tak ada tambah 5, tak ada tambah 7. Okay, dia tak ada bahagi. So kalau operasi dia tambah saja, pindah ke belah kanan, kita akan jadi dia tolak. Okay, so kita akan jadi dia tolak. So K sama dengan 3H. Okay, 5 kan? Okay, 5 pindah ke belah kanan jadi negatif 5. Sama kan jawapan dia? Okay, so K sama dengan 3H tolak 5. Alright. Yang berikutnya, dia bagi M sama dengan punca kuasa K tolak 7. K masih berada di belah kanan. K masih berada di belah kanan. So, apa kita buat kat sini? Kalau K berada di belah kanan, swipe. Swap Nama dia swap. Bukan swab test swab test yang COVID tu. Dia swap, dia bertukar kan. Kita tukar, reflectkan benda tu. So kita akan dapat punca kuasa K tolak 7 sama dengan M. Okay. So punca kuasa 7, punca K tolak 7 sama dengan M. Okay. So lepas tu apa kita buat kat sini? Macam biasa, kita kena buangkan 7 ni lah. So, kita ada negatif 7. So, punca kuasa K tolak 7 sama dengan M. So, macam mana kita nak buang 7? Kita kena tambah 7. Okay, kita kena tambah 7. Sebelah kanan pun kena tambah dengan 7. So, jawapan dia adalah punca kuasa K sama dengan M tambah 7. Adakah dah selesai soalan ni? Belum. Kita belum selesaikan lagi ya. Sebab kita ada punca kuasa K ni. Ingat, perkara rumus ataupun benda yang belah kiri tu wajib pastikan dia satu. Perkali dia satu. Positif. Dia tak boleh negatif. Dia tak boleh ada punca kuasa. Dia tak boleh ada kuasa. Kuasa 2 pun tak apa. Tak boleh. So, apa yang kita buat? Punca kuasa kita kena pindahkan ke belah kanan. Okey, pindahkan ke belah kanan punca kuasa tu. So pindahkan ke belah kanan. So K sama dengan kalau punca kuasa pindah ke belah kanan jadi apa? Punca kuasa kita pindah ke belah kanan jadi kuasa 2. Ataupun kalau punca kuasa 3, kuasa 3 lah. So kita dapat M tambah 7 kuasa dengan 2. Okay. So nak kembang pun boleh. Tak nak kembang pun tak apa. Just K sama dengan M tambah 7 kuasa 2. Okay, nak kembang? Boleh, tak ada masalah. Ingat balik yang minggu lepasnya, M tambah 7 kuasa 2. Apa kita buat? Kita copy paste. Iaitu M tambah 7, M tambah 7. Okay, dan kita kembangkanlah. So, M darab M, jadi M kuasa 2. M darab dengan 7, kita dapat 7M.
Okey, 7 darab M jadi 7M. 7 darab 7 kita dapat 49. So, maka jawapan akhir dia adalah M kuasa 2 tambah 14M tambah dengan 49. So, K sama dengan M kuasa 2 tambah 14M tambah 49. Okey, terima kasih kepada view di Facebook. Kita ada hampir 7 orang yang view dekat sini. Okey, ada 8 dah naik, dah meningkat. So, harap-harapnya malam ni dia punya view makin ramai. Okey. Right. Okey. So, faham setakat ni untuk macam mana kita nak tukarkan daripada form boleh ubah, jadikan dia sebagai perkara rumus. Okey. Aim yang pertama kena tahulah dia punya apa tujuan kita kena buat perkara rumus. Perkara rumus mesti perkali dia satu positif. Dia tak boleh satu negatif. Itu salah. So kita kena dapat positif satu. Bukan positif COVID Kita kena jadikan dia positif form boleh ubah tu. Okey, baik. Soalan berikutnya. Ungkapkan K sebagai perkara rumus. Okey. So benda yang sama juga kita kena ungkapkan dia pula. Okey. Untuk soalan yang pertama ni dia punya K dekat mana? Dia punya K dekat belah kiri. Okey. So kat belah kiri kan. So kita tak payah tukar pun. Belah kiri dengan belah kanan. Okey, left and right. So ada belah kanan. So kita tak payah tukar pun. Tak payah swipe. Kalau K belah kanan baru kita swipe. Okey. So apa kita buat kat sini? Jumpa punca kuasa, pindahkan punca kuasa dulu. Sebab punca kuasa 2 ni besar kan. Okey, so merangkumi semua ni. Topi. Kita anggap sebagai punca kuasa ni adalah topi. Topi ni adalah topi kepada 2K tolak T per 3. So keseluruhan semua ungkapan atau sebutan dalam sini ada punca kuasa. So apa kita buat? Kita buang topi. Okey, buang topi atau pindahkan topi ke belakang kanan. Okey. So kalau kau buang pindahkan topi ke belah kanan tu, so kita dapat kuasa 2. Okey, so kita dapat 2K tolak T per dengan 3 sama dengan 7 kuasa 2. Okey. Okey, terima kasih kepada Zanaria Apid yang bagi smiley. Thank you. Okey, baik. Okey. Kita teruskan. Okey. So kita dapat 7 kuasa 2 dapat 49 lah. So 2K tolak T per 3 sama dengan 49. Okey. Dalam rumus algebra, jangan lupa kalkulator. Okay, kalkulator ni benarkan Kalkulator untuk nama dia sebagai class Swiss 570X. Ataupun ada macam-macam kalkulator juga ada kat sini. Okey. So kalkulator ni yang standard dan satu lagi kalkulator ni. Okey. Kalkulator ni. Okey. Ada 3 jenis kalkulator yang cikgu ada kat dalam pegangan cikgu. So ada 3 jenis. Biasa cikgu gunakan kalkulator yang ni lah. Ni lagi advance. Siapa AdMath siapa yang sekarang form 4 ambil jurusan sains tulen ataupun sains STEM, ada AdMath. So cikgu galakkan gunakan kalkulator ni. Nama dia Casio Class Swiss 570EX. Okey. Okey. So kita ada 3 kat sini. Bila jumpa ada bawah ni bahagi, okey, kita secara automatik terus cakap, okey, aku nak buang 3 tu. So macam mana kita nak buang? Kita darabkan dengan apa nombor kat bawah tu. Okey. So, apa nombor kat bawah kita adalah 3. So darabkan dengan 3. Darabkan dengan 3. Bila darab dengan 3, belah kanan pun kena darabkan 3 lah. Okey, dapat ni. So maksudnya yang ni akan tinggal 2K tolak T sama dengan, okey, kita darabkan 49 darab dengan 3. Okey, so dapat 147. Okey. So 147. So 2K tolak T. Tak habis lagi. So kita kena pindahkan negatif T lah. Negatif T pindah ke belah kanan, kita akan dapat positif. Okey. Negatif pindah ke belah kanan jadi positif. Positif pindah ke belah kanan jadi negatif.
So 2K sama dengan 147 tambah T. Okay. T tu boleh buat lekuk sikit lah. Sebab dia tambah ke situ kan. Okay. So, kita ada 2K. Masih tak selesai lagi. Sebab kita nak K saja. Okay. So, apa kita buat kat sini? Pindahkan 2 ke belah kiri. Okay, 2 ni, dia apit sebelah-sebelah. Dia diapit sebelah-sebelah. Dia tak ada tambah, tak ada tolak dengan K. Maksudnya, 2 ni darab dengan K. Okay, so kalau 2 pindahkan ke belah ni, kita akan jadi bahagilah. Ataupun kita boleh buat macam ni. Kita bahagikan 2K sama dengan 147 tambah T ni, kita bahagikan semua dengan 2. Okay, so maksudnya 2K ni bahagi dengan 2, ni pun bahagikan dengan 2. So kita akan dapat K sama dengan 147 tambah T bahagi dengan 2. Okay. So jawapan dia K sama dengan 147 tambah T bahagi dengan 2. Simple kan? Direct question. Okay. Kita pergi pada soalan kedua. Soalan kedua lagi mencabarlah. Tak mencabar sangat, bolehlah. Bagi tingkatan 1 ataupun tingkatan 2, dia mungkin agak susah sebab dia merupakan subjek yang baru, topik yang baru. Bagi tingkatan 3 rasa-rasa dah kacang lah. Semua kita nak ulang kaji balik lah. Macam mana kita nak buat. Okay. So, apa kita buat kat sini? Kita swipe-kan lah. Lupa ingat kalau K belah kanan, swipe. K belah kanan, swipe. Okay, kita ada L. Kita swipe-kan. So, U tambah 1/2K sama dengan B. Okay. So, objektif dia nak K kan? Okay. So, apa kita buat di sini? Kita pindahkan U. Okay. Nak kena hapuskan U atau pindahkan U. Okay. So, U pindah ke belah kanan. U ni positif. Kalau tak ada apa-apa, maksud dia positif. Pindah ke belah kanan jadi negatif ataupun tolak. So, 1/2K sama dengan V tolak U. Okey, baik. Dekat sini, tadi kita ada 2K. Kat sini kita ada 1/2K. Okey. Kalau kita ada pecahan, apa kita buat kat sini? Kita darabkan. Okey, ini darabkan dengan 3. Ini darabkan dengan 3. Silap. 1/2 kan? Tersasul sikit kan? So, darabkan dengan 2. Ini pun darabkan dengan 2. Okey. So, kita dapat K sama dengan 2V tolak 4. So, K sama dengan 2V tolak 4. Okey, terima kasih kepada yang join program Zoom ni. Okey, siapa yang nak ikuti secara online menggunakan Zoom, boleh daftar melalui pengurus operasi saya di pengampuan virus Kamila, okay, di nombor 017 5200 736. Okay, 017 5200 736. So dia boleh liaise dengan pengampuan virus macam mana urusan pendaftaran untuk terus direct kepada Zoom. So siapa yang berada di Facebook, tengah tengok Facebook ni, siapa nak join secara macam boleh bercakap terus dengan cikgu. Okey, cikgu macam mana ni cikgu? Cikgu akan bagi reply 100 directly. Awak tanya, cikgu jawab. Awak tanya, cikgu jawab. Cikgu tanya, awak jawab. Okey. Cikgu tanya, awak jawab lah. Okey. Kita terbalikkanlah okey. Okey, dapat untuk ni kelas ni. Okey. Seterusnya. Okay. Right. Tadi kita nak menukarkan daripada pemberubah kita jadikan dia perkara rumus. K sama dengan apa untuk sebutan apa ungkap. Biasanya soalan-soalan yang K tadi dia biasa cakap ungkapkan K dalam sebutan M dengan N. Itu maksudnya ungkap K.
Cuba buat ke belakang sikit. Okey, kalau tanya kan, ungkapkan, biasanya soalan ada tanya ungkapkan, okey. Ungkapkan K dalam sebutan. Sebutan apa ni? Sebutan T. Ataupun TU ke apa semua kan. T. So, bermaksudnya apa? Cakap ungkapkan ungkapkan. So, K ni lepas perkataan ungkapkan ada huruf dia. So, maknanya huruf ni adalah digelar sebagai perkara rumus. Okey, ni untuk tingkatan 4. Ingat balik macam mana nak tahu. Kalau dia tanya ungkapkan K dalam sebutan T. Maksud K itu adalah perkara rumus. Okey, baik. Okey, ni standard lah yang kita perlu buat. Okey, hitung setiap yang berikut. Okey, sekarang kita ada Z sama dengan X tambah 7Y, 7 darab Y tolak 3. Okey, so Z sama dengan X tambah 7 darab Y tambah tolak 3. Cari nilai Y. Ni pun salah satulah dia punya. So, carikan nilai Y. So, maknanya jadikan Y ni sebagai perkara rumus. Okey, Y sekarang kat mana? Y sekarang kat belah kanan. Y sekarang kat belah kanan. So, apa kita buat? Kita swapkan. Okey, so X tambah dengan 7 Y tolak 3 sama dengan Z. Okey. So, kita kembangkan. Bila dia jumpa bracket, kita kena kembangkan. Kalau jumpa bracket ataupun kurungan, kita kembangkan. Expandkan dalam bahasa Inggerisnya. Expanded. Kita expandkan. So, jadi X tambah dengan 7Y tolak dengan 21. Sama dengan Z. Okey. Dan apa kita buat kat sini? Kita tinggalkan Y, 7Y kan? 7Y ke belah kiri. So, kita pindahkan X dengan negatif 21. Okey. Pindahkan hati-hati jangan berlaku kecuaian. Bila dia berlaku kecuaian tu yang kadang-kadang markah, alamak cikgu, dapat 2 markah. Kosong je cikgu. Okey. So, jaga-jaga. Okey, kita dapat 7Y. 7Y sama dengan Z tolak X tambah 21. Okey, X pindah ke belah kanan, positif pindah ke belah kanan jadi negatif. Negatif pindah ke belah kanan jadi positif. Okey, dapat? So, 7Z tolak dengan kita gantikan semua tu. Z sama dengan 40. Z 40 tolak dengan X adalah, oh silap, X ni. X sama dengan 5. Silap X sama dengan 5. So 5 tambah dengan 21. So 40 tolak 5 tambah 21. So 40 tambah 5, 40 tolak 5 tambah 21. So kita dapat 56. So 7Y sama dengan 56. So Y sama dengan 56 bahagi dengan 7. So maka Y ni sama dengan 8. Okey, Y sama dengan 8. Okey, tadi ada kesilapan tadi. Yang A sama 5 itu adalah X sama dengan 5. So 40 tolak 5 tambah 21 saya dapat 56. So Y sama dengan 56 bahagikan dengan 7. So Y sama dengan 8. Okey. Kepada yang dalam Zoom ni, okey, cikgu nak tengok macam mana reaksi awak. Okey. Terima kasih kepada Luzman yang join, kepada Azam, kepada Darwish, kepada Puan Nosoyati Yaakob ni. Okey. Cukup anak dia tak pasti nama dia apa. Okey, dan yang buat tiba-tiba join. Okey, Maira. Okey, Maira yang mau join. Okey, nama Maira. Terima kasih kerana join. Okey, so kelas kita macam biasa
setiap malam Sabtu kita akan buat kelas online. Okay. So, seterusnya kita pergi kepada K sama dengan M kuasa 2 tolak 8N. Cari nilai M jika K sama dengan 16, N sama dengan 8. So, apa kita buat kat sini? Kita masukkan dulu. Yang senang pun ataupun kita jadikan M ni sebagai perkara rumus dulu lah. So, M dekat belah kanan kan? Okay, kita ada left dengan right. Okay, kanan. Swap kan. So, M kuasa 2 tolak dengan 8N sama dengan K. So, M kuasa 2 sama dengan K tambah 8N. Okay, so M kuasa 2. M kuasa 2, so M sama dengan, okay, kuasa 2 pindah ke belah kanan, kita akan dapat punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2, K tambah 8N. Okay, dan apa kita buat di sini? Kita gantikan K 16, N sama dengan 8. Okay, punca kuasa K adalah 16 tambah N 8. 8 darab dengan 8. So, kita dapat punca kuasa 16 tambah 64. Okay, so kita dapat should be 67, 80. Okay, punca kuasa 80. Okay, so punca kuasa 80, kita akan dapat jawapan dia adalah nilai dia 8.944. Okay, 8.944. Okay, terima kasih kerana masih join kelas online ni. Okay, kepada yang berada di Facebook, terima kasih kerana watching. Okay, terima kasih kepada Zanaya bagi thumbs up. Okay, saya bagi thumbs up sini. Okay. Alright. So, mudah kan je kan? So, apa kita buat kita kat sini adalah kita tukarkan dia ataupun kita jadikan huruf ataupun polybah apa yang dia nak sebagai perkara rumus dia. And then, kita gantikan nilai-nilai dia yang dia berikan. So, kita dapatkan nilai dia. Nilai M, nilai Y tadi. Right. Okay. So, kita pergi soalan yang berikutnya. Soalan penyelesaian masalah. Okay. So, kita ada dua soalan. Satunya adalah soalan bentuk silinder. Satu lagi belah kanan tu bentuk kon. Okay. So, dia minta isi padu sebuah silinder. Jika isi padu sebuah silinder ialah 2.31 meter padu. Cari tinggi dalam meter silinder itu jika jejarinya ialah 0.7 meter. Okey. So jejari maksudnya jarak daripada pusat kepada lilitan bulatan itulah jejari. Okey. First thing first, kita kena tahulah apa formula isi padu silinder. Okey, isi padu silinder adalah V sama dengan pi J kuasa 2 darab dengan H. So H yang mana? H yang ni. H dia. Okey. Pi J kuasa 2 darab dengan H. Hai. Okey. So apa kita buat kat sini? V kita ada 2.31. Tapi kita nak jejari kan? So dia nak jejari dia ada. Dia nak height kita. Okey. Pi J kuasa 2 darab dengan H. So H sekarang kat mana? Ke belah kanan. Okey, kita swapkan. So kita dapat pi J kuasa 2 H, okey, sama dengan V. Okey. So kita nak H saja kan? So yang tak nak apa? Yang tak nak adalah pi J kuasa 2 ni. Yang tak nak. Okey. Yang tak nak kita kena pindahkan ke belah kanan. So kalau kita pindahkan ke belah kanan, nampak tak dia berapit kat situ, berkapit kat situ. So maksudnya dia darab lah. Kalau darab maksudnya kalau pindah ke belah kanan, kita akan jadi bahagi. So H
sama dengan V bahagi dengan pi J kuasa 2. Okey, kat sini tak tulis pi dia berapa kan? Okey, kita letakkan 22.7 lah. Right? 22.7. So, bermaksud kat sini V kita ada 2.31. 2.31 bahagikan dengan pi adalah 22/7. Okey, darab dengan J. J 0.7 kuasa 2. Okey. Then kita dapatkan letak dalam kalkulator. Masuk dalam kalkulator, so H akan dapat kalkulator 2.31 bahagi dengan 22/7 darabkan dengan 0.7 kuasa 2. So kita dapat jumlah dia 3/2. Okey. 3/2. So H sama dengan 3/2. Okey. Terima kasih yang watching Pian Hafiz di Facebook. Okey, terima kasih. Okey, so kita ada dua saluran di sini. Satunya saluran Zoom meeting. Okey. Zoom meeting maksudnya siapa yang mendaftar boleh masuk ke dia ni sebab cikgu akan masukkan ke dalam grup Telegram. Okey. So grup Telegram, so akan cikgu bagi link. So siapa nak masuk ke Zoom, just klik link tu, masukkan passcode dia. Then yang cikgu bagi sebelum kelas, and then boleh join. So ada sebarang pertanyaan masa cikgu menerangkan pasal soalan-soalan ni, boleh tanya cikgu. Okay. So dia mudah, lebih efektif lah berbanding siapa yang join tengok melalui live Facebook. So dia tak dapat interaksi, just dia tanya je, mungkin dalam komen je tanya. Cikgu ni macam mana cikgu? Okay. Cikgu boleh jawab sikit je. Sebab cikgu terhad. Mungkin suara awak tak ada kat sini. Susah sikit nak cikgu nak tahu. Just type dalam Facebook. Okay. Tapi kalau dalam Zoom, siapa yang dalam Zoom ni boleh tanya cikgu kalau tak faham. Okay. So far rasanya semua faham. Sebab ni bab yang ringkas, bab yang simple untuk tingkatan 2. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Dia bentuk ada kon kat situ. Okay. Dia tanya luas permukaan sebuah kon adalah 330 meter persegi. Hitung tinggi sending. Sending dalam meter. Kon tersebut jika jejaringnya ialah 7 meter. Okay. So, kon tersebut jika jejaringnya ialah 7. Okay. Okay. Apa formula luas permukaan kon? Luas permukaan kon. Apa formula luas permukaan kon? Okay. Apakah luas permukaan kon? Okay. So, luas permukaan kon kalau kita bentangkan kat sini, so kita akan dapat bentangan bentuk kipas lah. Dan kita ada bulatan di tapak ni. Okay. Right. So, luas permukaan kon kena tahulah. Okay. So, kalau tak tahu, kena check. Kalau kena Google. Cikgu pun betul, boleh je Google. Jadi, kena Google. Pi J kuasa 2 tambah dengan pi JS. Kan? Luas permukaan bagi ni adalah pi J kuasa 2 darab dengan, so A dia adalah sama dengan pi J kuasa 2 tambah dengan pi JS. Okay, pi JS. So, kita nak dapatkan apa? Dia nak dapatkan sending. Sending ni adalah S kita ni. Ni S yang sengit ni. Bukan tinggi Tinggi lain. Okay. Tinggi lain. Tinggi yang dia punya ni. Daripada atas ke bawah ni tinggi. Height. Sending daripada sini. Sending dia. Okay. So A sama dengan pi J kuasa 2. Itu J sini. Pi J kuasa 2 darab dengan tambah dengan pi JS.
So A kita dah ada 330. Okay, so kita nak sanding kan. Okay, sanding kat belah kanan. So pi J kuasa 2 tambah dengan pi JS sama dengan A. Okay, cuba padam dulu gambar ajar dia. Ataupun cikgu buat kat atas lah, senang. Nampak sikit semua. Okay. Okay dah. Okay. So ni kalau bentangan bagi kon. Okay. Pi J kuasa 2 tambah pi JS. So apa kita buat kat sini? Kita faktorkan dululah. Sebab kita ada pi J kan. So pi J dengan J tambah S. Sama dengan E. So J tambah S sama dengan A bahagi dengan pi J. Okay. Tapi kita tak habis lagi. Sebab kita nak jadikan S ni sebagai perkara rumus. Okay. So bila jadikan S sebagai perkara rumus, kita kena buang J tu. Kita kena buang J. So J S sama dengan A bahagi dengan pi J tolak J. Okay. Okay, dia nak baru masuk. So A sama dengan 330 bahagi dengan 22/7. Okay, darab dengan J dia apa? J 7. Okay, tolak dengan 7. Okay, so kita akan dapat sub B 330 bahagi dengan 22. Okay, tolak dengan 7. So kita akan dapat sending dia 8 meter. Okay, 8 meter. Okay, so 8 meter. Okay. So sekejap Okay, 8 meter. So dapat So formula untuk luas permukaan sebuah kon ialah pi J kuasa 2 tambah pi J S. So siapa tak ingat, ingatkan balik. Okey, soalan penyelesaian masalah. Okey, so kita ada apa ni? Kita ada lobak merah, kita ada timun, kita ada apa ni? Pakcoy. Pakcoy lah kan. Sayur pakcoy. Pakcoy, siapa makan sayur makan pakcoy? Okey. So pakcoy adalah satu makanan yang kita boleh buat goreng-goreng. Sedap, suka-suka. Sayur pakcoy goreng belacan kan, ataupun ikan masin. Sedap. So biasanya ni makanan orang Cina lah, pakcoy ni. Okay. So kita ada 3 jenis sayuran. Okay. Jumlah jualan 3 jenis sayuran itu adalah RMH. Jika X kilogram lobak, Y kilogram timun dan Z kilogram pakcoy telah dijual, ungkapkan H dalam sebutan X dan XY dan Z. Ungkapkan H, maksudnya H ni kena dijadikan sebagai perkara rumus. Okey, H ni kita jadikan dia sebagai perkara rumus. So macam mana kita buat? Okey, ni harga untuk per kilogram. RM6.50 ni dan RM3 ni adalah harga untuk per kilogram. So maksud kita kena darabkan dengan mana? Okey. So dengan harga dengan X kilogram lobak lah. So maksudnya yang soalan nombor 1, H sama dengan 4 darab dengan X tambah dengan 6.5 darab dengan siapa ni? Dia nak masuk. 6.5 darabkan dengan Y. Dan tambah Z darab dengan Z pula. 3 darab dengan Z. So H sama dengan 4X tambah 6.5Y tambah 3Z. So nombor 2, kita teruskan terus je. So dia cakap dia beri 10 kg lobak dan 15 kg timun telah dijual.
Jika jumlah jualan ialah RM139, hitung jisim dalam kilogram pak choy yang telah jual. Okey. So harga jualan adalah 139. Masukkan dia. Okey. X dia adalah 10. 10. So 4 darab dengan 10 tambah dengan 6.5. Y dia apa dah? Timun. Timun. Y dia lah 12. Okey. Dan 3Z. Okey. So darabkan dulu dan tambahkan. So 6.5 dah 12. So kita dapat 78 tambah dengan 40. So kita dapat 118. So 139 sama dengan 118 tambah dengan 3Z. Okey, kita swapkan ataupun kita letakkan 139 tolak dengan 118. Okey, sama dengan 3Z. So 139 tolak 118. So dapat 21. So 21 sama dengan 3Z. So Z sama dengan 21 bahagi dengan 3. So maka jawapannya Z sama dengan 7 kilogram. So maknanya pak choy tu berat dia 7 kilogram. Yang kita ada. Sejualan dapat 139. Okay. Right. Okay. Last but not least, kita kena kejar masa sikit. Dah ni. Okay. Okay, padankan setiap rumus algebra dengan perkara rumus yang sepadan lah. Okay, kita ada R sama dengan 1/2D, L sama dengan 2 pi R, A sama dengan 4 pi R square. So macam mana? Kita nak sesuaikan. Okay. So, kalau satu R sama dengan apa ni? Sebenarnya perkara rumus adalah R lah. L, dia bunyi kat sini. L. A sama dengan pi R cos 4 pi R square. So maksudnya dia A. Okay. Right. So maksudnya dekat sini, ingat balik. So R kat depan ni, L kat depan ni dan A ni adalah dia punya perkara rumus yang sepadan. Okay. Terima kasih kepada Hayati Farhan kerana menonton di Facebook rasmi Cikgu Mimi. Okay. Dan Muhammad Ghazali yang sedang menonton juga di Facebook Cikgu Mimi. Okay. Baik, siapa yang masih tak pasal dengan promo kelas online percuma by Cikgu Mimi, tajaan Cikgu Mimi dan cikgumimi.com dan juga Iqra Team Solution. So, kelas kita akan berjalan seperti biasa setiap minggu, hari Sabtu, setiap malam Sabtu. So, pada pukul 8 hingga pukul 10 malam lah. Pada pukul 8 hingga pukul 9, kita akan fokus kepada topik-topik tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Dan pada pukul 9 hingga pukul 10, kita akan fokus kepada topik-topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Khusus untuk subjek matematik. Okay. So, baik. Kepada yang nak join Zoom, siapa yang menonton di Facebook Live ni, siapa nak join Facebook ni, Zoom ni, aplikasi Zoom. So, cikgu masih membuka lagi. Penyertaan dia adalah percuma. Okay. So, boleh kontak nombor telefon Puan Fairuz Kamila, okay, assistant ataupun cikgu punya manager, operation manager. So 017 5200 736. Okay. 017 5200 736 untuk kelas online percuma. Okay. So siapa yang faham, alhamdulillah. Siapa yang kurang faham, boleh request kepada cikgu, cikgu, saya nak buat private tuition dengan cikgu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cikgu open. Cikgu open. Masa jadual cikgu masih open lah. Maksudnya ada kekosongan lagi. Cuma untuk malam, setiap malam hari weekday, cikgu dah penuh. Cuma malam Ahad ataupun Sabtu Ahad lah. Itu pun bergantung sebelum SPM dah padat. Selepas SPM, alhamdulillah, kemungkinan cikgu akan buka untuk Sabtu dan Ahad saja. Okay, pagi Sabtu dan petang Ahad. InsyaAllah.
cikgu tengok kepada keseluruhan jadual yang terkini lah. Siapa dapat join yang private tuition. Okey, baik. Untuk yang tingkatan 4 dan 5, boleh stay kat sini. Okey, untuk kita dengar ke kelas asas nombor. Topik tingkatan 4. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.